Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk topik carboxylic acid. Okay, jom kita perkenalan sikit dengan carboxylic acid. Okay, yang pertama, carboxylic acid ini adalah non-hydrocarbon disebabkan oleh dia terdiri daripada hidrogen, karbon dan juga oksigen. Okay. Dan kita pergi kepada functional group of carboxylic acid. Selalunya kita akan bagi nama untuk functional group for carboxylic acid is carboxyl group. Okay, yang mana carboxyl group itu dia adalah macam ini COOH. Okay, maknanya di belakang itu ada COOH. Okay, itu adalah functional group untuk carboxylic acid yang dikenali sebagai carboxyl group. Dan untuk general formula untuk carboxylic acid adalah CnH2n plus 1 COOH. Okay, di hadapan itu CnH2n plus 1 ini hampir sama seperti alkohol, cumanya functional group sahaja yang berubah, iaitu kepada COOH. Right. Seterusnya kita bergerak kepada naming for carboxylic acid. Okay, dua perkara penting ataupun dua konsep asas dalam naming for carboxylic acid ni yang awak kena ingat adalah, yang pertama dia punya prefix. Right. Kalau dia melibatkan satu karbon, kita panggil dia sebagai methane. Dan kalau dia melibatkan dua karbon, kita panggil dia sebagai ethane. 3 karbon propane dan 4 karbon butan. Right. So saya tulis etan, propan, butan supaya awak senang untuk padankan dengan dia punya suffix. Okay, disebabkan oleh sebutan carboxylic acid ni, kita akan sebut dia, contoh etan 2 karbon, kita akan sebut ethanoic acid. Okay, so suffix pada carboxylic acid adalah oic acid, OIC acid. Okay, so kita buat example. Okay, saya ada example dekat bawah tu, ada 4 karbon. Okay, bila 4 karbon, terus ingat perkataan prefix, okay, iaitu butan, dan kita padankan dengan kita punya suffix iaitu oic acid. Right. Okay, dan kita tengok pada table ni. Okay, kita lengkapkan. Kita bermula dengan n equal to 0. Okay, so molecular formula untuk n equal to 0, kita masukkan kat tadi CnH2n plus 1 COOH. So kita akan dapat, okay, HCOOH macam tu. And then kita kata dan kita masuk kepada kolom yang kedua, kolom yang ketiga, iaitu number of carbon atom. Dia hanya ada satu saja. So bila satu saja, okey, terus kita bagi nama dia sebagai methanoic acid. Okey, methanoic acid. Okey, dan structural formula dia macam mana? Okey, so kita kekalkan dia punya functional group, iaitu C double bond O OH, seperti itu. And then kita hanya tambah saja hidrogen pada karbon, okay, di sebelah kiri, supaya kita lengkapkan karbon itu kepada 4 ikatan. Okay, 4 bond. Okay, itu N equal to 0. Okay, dia akan menghasilkan methanoic acid. Okay, iaitu carboxylic acid yang hanya ada satu karbon. Okay, yang kedua, saya ambil contoh n equal to 1. So dia punya molecular formula should be, okay, C H3 COOH macam tu. Okay, so number of carbon atom should be, you will get 2. And then bila ada 2 carbon atom, terus ingat perkataan etan. Okay, etan, dan tambah dia punya suffix iaitu oic acid. So awak akan dapat
ethanoic acid. Seperti itu. And then untuk structural formula, okay, lukis dahulu 2 karbon, and then utamakan dahulu lukisan untuk functional group, iaitu C double bond O OH, and then diikuti dengan C diisi dengan hidrogen. Okay, so itu adalah kita punya ethanoic acid. Dan kita pergi kepada contoh yang ketiga, iaitu N equal to 2. Contoh. Okay, so molecular formula yang sepatutnya awak akan dapat adalah, okay, C2 H5COOH. Okay, so number of carbon atom yang ada dalam molecular formula kita itu adalah 3. Dan bila kita ada 3, so nama dia terus ingat perkataan propan dan diikuti dengan suffix, iaitu oic acid. So kita akan dapat propanoic acid. Okay, so structure formula dia lebih kurang konsep dia macam yang sebelum ini, iaitu ethanoic acid dan juga metanoic acid. So kita lukis kepada 3 karbon dahulu, okay, dan berikan utamaan kepada dia punya functional group, iaitu C double bond O OH, dan diikuti dengan another 2 carbon dan fulfill dia punya hydrogen. Okay, seperti itu. Okay, so saya galakkan supaya awak cuba sehingga ke N equal to 7, supaya awak lebih jelas dan mahir berkenaan dengan pemberian nama untuk carboxylic acid dan juga structural formula. Okey, selesai untuk itu, seterusnya kita bergerak kepada physical properties of carboxylic acid. Right, so physical properties yang pertama untuk untuk carboxylic acid adalah low boiling point that increase with the increasing number of carbon atom per molecule. Okay, so bertepatan dengan itu, jika kita sebut berkenaan dengan low boiling point, yang ini merujuk kepada general. Okay, dia memang bersifat low boiling point. Okay, tetapi bila kita comparekan di antara ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, okay, boiling point itu semakin bertambah. Okay, disebabkan oleh increasing number of carbon atoms per molecule. Okay, so bila increasing number of carbon atom per molecule bertambah, dia akan menyebabkan dia punya size of molecule tadi become bigger ataupun increase. So bila size of molecule tadi increase, so the force of attraction between the molecule ataupun intermolecular force between the molecule, dia become stronger. So bila become stronger, thus heat energy needed to overcome the forces increase lah. Okay, so that's why bila kita comparekan di antara ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, siapa yang lebih tinggi dia punya boiling point? Of course butanoic acid, disebabkan oleh number of carbon atoms dia banyak, and then dia punya size of molecule besar, and then dia punya intermolecular forces between the molecule, iaitu tarikan di antara molekul tu kuat, dan juga tenaga yang diperlukan untuk overcome that kind of forces tadi tu tinggi. Okay, so that's why melting and boiling point dia increase. Right? Okay, itu physical properties yang pertama. Okay, yang kedua, first 9 member of carboxylic acid exists as a liquid. Right? So you need to remember, first 9 member of carboxylic acid exists as a liquid. So maknanya daripada methanoic acid sampailah nanoic acid, dia exist as a liquid.
Okey, yang ketiga, methanoic acid, ethanoic acid and propanoic acid are very soluble in water. Okay, as the molecular size increase, the solubility increase. So maknanya untuk butanoic acid sampailah seterusnya, okay, dia punya solubility in water pun berkurang, disebabkan oleh molecular size. Okay, right, so itu adalah dia punya physical properties of carboxylic acid. Okay, seterusnya kita pergi kepada preparation of carboxylic acid. Okay, right, so can be done by oxidation of alcohol. So bila adanya perkataan oxidation, okay, bila ada perkataan oxidation, kita akan pakai dua benda sahaja, iaitu acidified potassium dichromate ataupun acidified potassium manganate. Okay, so awak tengok dekat example saya bagi situ, production of ethanoic acid through reflux. Okay, selepas ini saya akan tunjukkan gambar reflux tersebut macam mana. Okay, and then kita ada pakai use oxidizing agent such, macam saya kata tadi, acidified potassium dichromate 7, iaitu K2Cr2O7, ataupun kita pakai acidified potassium manganate 7, okay, KMnO4. Right, saya minta maaf acidified potassium dichromate itu bukan 7 okay, 4 sepatutnya. Okay, dan saya bagi chemical formula setiap satu. Okay, refer kepada acidified potassium dichromate 4, iaitu K2Cr2O7, dia berwarna orange. Dan untuk acidified, okay, dan untuk acidified potassium manganate 7, dia berwarna ungu. Okay, so bila ada warna-warna ni, awak kena ingat terus, okay, mesti adanya observation, pemerhatian yang kita akan tengok. Mesti ada perubahan warna. Okay, so kita bergerak kepada dia punya chemical equation. Okay, so ini adalah satu contoh ethanol. Okay, ethanol. Okay, dia mengalami oxidizing. Okay, mengalami oxidizing, and then dia akan produce ethanoic acid. Okay, dan juga water. Okay, dan juga water. Right. Okay, so macam mana dia boleh dapat double bond macam tu? Okay, so maknanya oksigen dekat sini dia ada ambil alih masuk ke dalam, dia ambil alih daripada hidrogen di sini. Okay, and then dua hidrogen tadi tu dia akan keluar, okay, mengambil alih oksigen satu dekat sini lah. Okay, so itu ada punya mekanisme. So chemical formula ni awak kena faham dan ingatkan, okay, supaya awak lebih jelas lah. Right. Okay, ini adalah salah satu, ini adalah dia punya susunan alat radas untuk reflux. Okay, kita reflux, kita nak menghasilkan carboxylic acid, okay, ethanol itu, kita undergo proses reflux lah. Okay, right, so kita ada bangsa benda di situ, and then kita panaskan kita punya alkohol, and then kita akan masuk ke dalam kita punya condenser. Okay, so dekat situ kita akan dapatlah kita punya carboxylic acid. Right, so observation during oxidation. Okay, so macam saya kata tadi, bila adanya warna, so mesti adanya observation. So kalau kita menggunakan acidified KMnO4, iaitu potassium manganate 7 solution, right, purple color tadi tu, okay, dia akan turn to colorless. Right, ini kita punya acidified KMnO4 ni, kita punya oxidizing agent. Right, okay, and then yang kedua, kalau kita guna acidified potassium dichromate 4 solution, okay, what happen to the color of potassium dichromate ni? Orange color tadi tu dia akan turn to green. Dia akan berubah menjadi warna hijau.
Oren ke hijau. Okay. So maknanya perubahan warna tadi tu telah menunjukkan bahawa etanol tadi tu, okay, dia telah dioksidakan, okay, menjadi kita punya carboxylic acid. Okay. So itu adalah satu proses untuk kita menghasilkan kita punya carboxylic acid, iaitu oxidizing of alcohol. Okey, seterusnya kita bergerak kepada chemical properties, okay, of carboxylic acid. Okay, two important chemical reaction of carboxylic acid. Yang pertama adalah reaction as an acid. Okay, sebab kita tahu bahawa dia acid, so reaction as an acid ni sangat important lah. Okay, terutamanya dalam kita nak menghasilkan salt. Right. Okay, yang kedua, reaction with alcohol. Right. So itu yang kedua. Okay, untuk reaction with alcohol ni kita akan produce ester. Okay, selalunya nama proses tu adalah esterification. Right. So saya remark dekat situ. Esterification. Right. So kita ada dua chemical properties untuk carboxylic acid. Okey, kita ada spotlight question dekat situ. Right, saya bagi soalan dekat sini dan ini saya rasa sangat popular, dan awak pun dah tahu berkenaan dengan ethanoic acid. Okey, cumanya saya nak ulang balik. Okey, that's why saya bagi soalan dekat sini lah. Okay, what is a basicity of ethanoic acid? Kita tengok soalan yang pertama ni. Okay, so bila sebut pasal basicity, terus kita relatekan dengan berapa banyak dia keluarkan hidrogen bila dia ionize in water. So untuk ethanoic acid, kita tahu bahawa ethanoic acid ni adalah asid yang lemah. So dia akan produce 1 hydrogen per molecule when ionized in water. So bila sebut basicity, you must to remember about mono, okay, di, tri, macam tu. And then belakang dia protic dan protic. Bukan protein, protic. So basicity of ethanoic acid ni adalah, okay, monoprotic acid. Okay. Dia akan pecah dekat bahagian sini, di bahagian hidrogen yang attach pada oksigen. Dia akan pecah. So dia akan keluar menjadi H+. Okay, and then yang ini, okay, yang tinggal tu, yang ini dia akan jadi, okay, carboxylate ion. Dia akan jadi macam tu. Alright. Okay, soalan yang kedua. Okay, determine either ethanoic acid is strong acid or weak acid. Okay, so kita dah tahu dah, kita dah belajar tentang asid lemah, asid kuat. So kita boleh cakap yang ethanoic acid is weak acid. Weak acid. Kenapa dia weak acid? Because it's ionized partially in water. Okay, produce low concentration of hydrogen ion. Right. Okay, so habis kita punya selingan. Okay, seterusnya kita tengok reaction yang pertama. Okay, reaction as an acid. Okay, so selalunya kalau yang ini kita dah tahu kan, selalu kita akan pakai strong acid. Okay, kali ini kita pakai weak acid, iaitu carboxylic acid. Okay, carboxylic acid react with base. Okay, so dia akan produce carboxylate salt. Okay, carboxylate salt. Right. So maknanya kita akan dapat salt lah. Okay, and then satu lagi water. Okay, saya tertinggal dekat situ, saya akan tambah H2O di situ. Right, water. Contoh dekat situ CH3COOH. Okay, dia reactkan dengan
NaOH, iaitu sodium hydroxide. So dia akan produce CH3CONA plus H2O. Okay. So saya tunjuk sedikit dia punya mekanisme. Right. Okay, CH3 C double bond O OH. Then dia akan plus dengan NaOH. Alright. Okay, awak boleh tengok produk yang kedua, bukan CH3CONA dahulu. Awak tengok kepada H2O dahulu. Okay, bahagian mana yang diambil. Okay, so saya boleh highlightkan bahagian ini. Okay, so dia akan ambil yang ini. Yang ini dahulu yang akan keluar. Okay, so dia akan dapat H2O lah. Okay, yang itu keluar. Dan macam saya kata tadi, okay, bila hidrogen pada oksigen, okay, pada oksigen yang terikat dengan oksigen pada carboxylic acid kita tadi tu, iaitu ethanoic acid, okay, keluar, okay, hidrogen tu keluar. So what happen to kita punya ethanoic acid? Dia akan menjadi ion, iaitu dia akan jadi seperti ini. Okay, CH3 C double bond O O minus, right? And then untuk Na pula, bila OH tu dah keluar, so dia akan menjadi ion juga. Okay, iaitu positive ion. Okay, positive charge ion, itu Na plus. Alright. So yang CH3 C double bond O O minus itu, okay, itu adalah dia punya carboxylate ion lah, iaitu ethanoic ion. Okay, ethanoic ion. And then disebabkan dia pun minus 1, and then yang Na tu pun plus 1, so dia akan bergabung. Okay, by electrostatic force, so dia akan jadi seperti ini. Okay, dia akan jadi seperti inilah. CH3, maaf saya menggunakan pen dakwat warna hitam. Kali ini saya menggunakan ni warna ungu. O, and then O, and then dia akan attach pada this one, Na, macam tu. Right. Jangan tersilap, pastikan Na berada di bersebelahan dengan oksigen. Jangan gerakkan ataupun pindahkan Na di hadapan CH3. Salah. Pastikan Na itu berada bersebelahan dengan oksigen. Okay, so awak akan dapat CH3 COONA, right? And then plus H2O. Okay, so nama dia, okay, kalau yang carboxylic acid tadi tu, nama dia ethanoic acid. Then untuk NaO, nama dia sodium hydroxide. Okay, so untuk carboxylate salt yang terhasil ni, okay, nama dia adalah mesti bermula dengan Na dahulu, iaitu sodium. Sodium, and then baru kita ambil pada this one, yang ethanoic acid tadi. Okay, so bila dia dah kurang hidrogen, okay, dia dah hilang hidrogen pada O tadi tu, dia akan jadi ethanoic. Right, ethanoic. Mesti ada ATE belakang, okay, mengikut yang carboxylate salt tadi tu. Okay, ada ATE belakang. So daripada ethanoic tukar kepada ethanoic, tambah ATE belakang. Right. Okay, so awak boleh buat contoh yang lain. Contohnya awak react dengan barium hydroxide ke, okay, apa-apa ataupun sodium hydroxide ke, okay, untuk nak test. Awak boleh buat propanoic acid, okay, butanoic acid react dengan potassium hydroxide pun tak ada masalah. So awak akan dapat potassium butanoate. Konsep dia sama. Okay,
Alright. Konsep dia tetap sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada carboxylic acid react dengan metal carbonate. Okey, metal carbonate. So bila ada je perkataan carbonate, okey, automatic dia akan produce carbon dioxide. Okey, automatic dia akan produce carbon dioxide. So kita tengok contoh kepada tengok contoh yang pertama iaitu ethanoic acid. Okey, ethanoic acid CH3 COOH. So saya tulis kat situ ethanoic acid. And then dia react dengan calcium carbonate CaCO3. Okey. Calcium carbonate. Right. So konsep dia sama macam tadi. Okey. Dia akan keluar untuk ethanoic acid, dia akan keluar hidrogen yang bersebelahan dengan oksigen. Okey, di hujung tu hidrogen bersebelahan dengan oksigen, yang terikat dengan oksigen. Okey, dia akan keluar and then dia akan membentuk air. Alright. So awak boleh tengok dekat situ. Okey, so produk yang saya akan dapat sepatutnya CH3COO2 in bracket sebab sebab dia punya ethanoic ion tu bercharge positif 1. Okey. So bila yang ni keluar, saya tunjukkan dulu yang ini dia akan keluar, dia pecah sini. Yang ini dia akan keluar menjadi H+. Okey, menjadi H+. Alright. And then yang ini dia akan jadi ethanoic ion, iaitu CH3, C double bond O, O minus. Iaitu nama dia lah ethanoic ion. Right? CH3 C double bond O, O minus. Konsep dia lebih kurang macam carboxylic acid react dengan base. So dia akan produce CH3 COO, iaitu C double bond O, O Ca. Cumanya CH3COO2 lah, dia akan dapat 2 lah dekat situ, disebabkan oleh dia bercharge negatif dan Ca itu bercharge positif. Right? Okay, and then another product is H2O dan juga carbon dioxide. Okay, kalau misal kata dia react dengan butanoic acid, okay, calcium carbonate react dengan butanoic acid pun sama. Okay, dia akan produce konsep yang sama lah. Dia akan produce calcium butanoate. Kalau yang ini namanya adalah calcium, okay, namanya adalah calcium ethanoate. Okay. Kalau 4 karbon, kalau dia react dengan calcium carbonate, okay, kalau butanoic acid react dengan calcium carbonate, so dia akan dapat, okay, dia akan dapat calcium butanoate macam tu. Okay. Yang ini untuk 2 karbon, iaitu ethanoic acid. Okay, seterusnya carboxylic acid react dengan metal. Okay, so bila ada metal, perkataan metal yang ini, okay, terus ingat dia akan produce hydrogen gas. Right? Hydrogen gas. Okay, hydrogen gas. Okay, contoh dekat situ saya ambil CH3COOH. Okay, plus magnesium. Saya ambil contoh magnesium. Okay, so dia akan produce CH3COO in bracket 2 Mg. Okay, so kita dapat tahulah bahawa bila ada bracket itu, dia refer kepada -1. Okay, and then Mg ni kita tahu bahawa charge dia adalah 2+. Okay, so hidrogen tadi keluar, datangnya daripada kita punya ethanoic acid. Okay, so yang ini kita punya ethanoic acid. See, and then yang ini kita punya magnesium. Okay, magnesium.
So nama dia yang kita akan dapat adalah magnesium. Okay, mesti diikuti dengan kita punya ethanoid ion tadi. Magnesium ethanoid. Okay. So sebelum itu saya akan tunjuk dia pecah. Okay, dia akan pecah dekat sini, and then yang ini dia akan keluar. So yang ini dia akan dapat ethanoid ion, dan yang ini dia akan dapat H+. Ini kita panggil sebagai ethanoid ion. Kalau dia 4 karbon, kita panggil dia butanoid ion. Okey, jangan butanoid ion. Okey, kalau dia 5 karbon, pentanoid ion. Okey. Jadi kena ingat konsep. Alright, sangat mudah. Okay. Alright. So settle part tu. Okay, seterusnya kita bergerak kepada reaction yang kedua. Okay, iaitu reaction with alcohol. Right. So reaction with alcohol, carboxylic acid react with the alcohol, produce ester and water. Yang ini kita panggil dia sebagai esterification. Okay, esterification. Okay, pengesteran. Okay. Alright, so dalam proses esterification ni kita ada gunakan catalyst. Okay, special catalyst, iaitu concentrated H2SO4, iaitu sulfuric acid lah, sulfuric acid pekat. Okay, kita gunakan dia sebagai catalyst, okay, dalam kita punya tindak balas. Okay, jom kita tengok contoh. Okay, carboxylic acid react with alcohol, and then dia akan produce ester plus water. Ingat ester plus water, tak ada benda lain dah, dua tu sahaja kita akan dapat. Okay, saya ambil contoh. Kita ambil contoh alkohol kita. Okay, yang ni kita ada 2 karbon. Okay, ini kita panggil dia sebagai ethanol. Okay, ethanol. And then kita punya acid, kita panggil dia sebagai ethanoic acid. Right. Okay, ethanoic acid. Right. And then kita tengok pada produk dia dahulu. Kita tengok pada water dahulu. Okay, water dahulu. Right. So macam mana water itu boleh terbentuk? Right. So macam mana dia boleh terbentuk? Okay, so macam mana dia boleh terbentuk? Okay, OH pada ethanoic acid yang ini, okay, dia akan dikeluarkan. Okay, dia akan dikeluarkan, dan hidrogen yang attach pada O dekat ethanol tu, okay, also akan dikeluarkan. Okay, so dia akan membentuk O H macam tu. Okay, so ataupun kita boleh kata dia H2O lah dalam ayat yang mudah. Right. So bila dah kedua-duanya keluar, okay, oksigen pada ethanol tadi tu pun tak cukup bond, sebab dia mesti fulfill 2 bond kan. Dia boleh buat 2 bond. Jadi dia perlukan satu lagi bond. Begitu juga dengan ethanoic acid. Okay, ethanoic acid tadi tu, okay, karbon yang attach pada OH tadi tu, yang OH tu keluar pun dia memerlukan another bond. Okay, tujuan dia apa? Untuk stable. Okay, so sebab bila dah ada tempat kosong dekat situ dan dia pun memerlukan bond, what happen? Okay, yang ini dia akan pergi ke sini lah. Okay, alright, saya highlight sikit dekat sini. Okay, dia akan pergi ke dekat sini. Okay, dia akan pergi kat situ. Okay, and then form yang baru akan terhasil. Okay, hasil daripada reaction tadi tu. Okay, so saya highlight dekat sini. Yang ini yang awak kena tengok. Okay, benda yang sangat penting. Alright.
So itu adalah yang saya highlight tadi tu, yang baru tu, itu merujuk kepada ester punya functional group. Right? Okay, saya menurin. Okay. Functional group of ester, iaitu C double bond O. Okay, saya tukar C double bond O, O. Itu dia punya functional group. Okay, ester punya functional group. Okay. Alright, so bila kita dah dapat ni, kita dah dapat structure dia tu, so kita nak bagi nama pula. Kita nak bagi nama lah. Okay, dalam pemberian nama ester ni, dia sedikit berbeza dengan yang lain. Okay, sedikit berbeza yang lain. Kalau misal kata alkohol, okay, dia mengalami pengurangan hidrogen, ataupun hidrogen pada O tadi terkeluar. Okay, kita akan terus tukar dia daripada etanol kepada etil. Okay, contoh saya ambil contoh kita tu, etanol, kita tukar kepada etil terus, right? Sebab selepas dia bergabung dengan ethanoic acid, okay, dia bergabung dengan ethanoic acid, dan yang mana ethanoic acid tu berubah menjadi ethanoic ion. Okay, dia dah tak ada functional group dah. Dia hanya menjadi seolah ibarat macam apa nama ni, macam side chain, lebih kurang macam tu lah. Okay, dia dah jadi macam tu. So that's why kita panggil dia etil. Kalau 3 karbon, propil. Kalau 4 karbon, butil. Kalau 1 karbon, metil. Okay, jadi dia jadi konsep macam tu pula. Okay, and then untuk carboxylic acid, okay, dia still lagi kekal. Okay, still lagi kekal. Okay, dia mengikut ion dia. Okay, iaitu kalau misal kata yang ini ethanoic acid, dia keluar OH tadi tu, so dia akan jadi ethanoic. Still lagi sebutan dia ethanoic, ATE belakang. Okay, so macam mana kita nak bagi nama? So macam saya katakan tadi, kalau etanol ni, dia akan jadi etil. So tulis dekat bawah tu etil. Okay, cuma jangan bagi numbering pula. Jangan bagi numbering. Alright, just tulis etil. And then untuk yang carboxylic acid, okay, dah kehilangan OH tadi tu, dia akan jadi ethanoate. Right, ethanoate. Okay, so ini adalah nama ester, iaitu ethyl ethanoate. Kalau contohnya propanol react dengan ethanoic acid, konsep dia sama. Okay, dia akan hilang propanol tu, dia akan hilang hidrogen pada OH. Okay, maknanya hidrogen yang attach pada oksigen itu akan hilang, keluar. Okay, and then dia akan combine dengan OH yang keluar daripada C double bond O, OH tadi tu, pada ethanoic acid. Dia gabung itu, dia akan jadi water lah. So propanol tadi tu dia akan jadi propil, and then untuk ethanoic acid tadi tu dia akan jadi ethanoate. So awak akan dapat propil ethanoate. Tak puas hati lagi. Okey, kalau metanol react dengan butanoic acid pun konsep yang sama. Okey, hidrogen yang attach pada oksigen pada metanol tadi tu, dia akan keluar, and then dia akan combine dengan OH yang akan keluar daripada butanoic acid tadi. Okay, so butanoic acid tu dia akan berubah menjadi butanoate. Right, so metil tadi tu, okay, metanol tadi tu, bila dah kurang hidrogen tu, dia akan jadi metil. So bila dia bergabung, dia akan jadi metil butanoate, and then dia akan produce water. Okay, so itu adalah reaction with alcohol. Right, seterusnya kita pergi kepada carboxylic acid. Okay, uses of carboxylic acid. Okay, uses of carboxylic acid. Right. Okay, so carboxylic acid ni widely used. Okay, raw material
with other chemical to produce dyes, paint, plastic and pesticide lah. Okay. And then carboxylic acid juga digunakan dalam food preservative, okay, in a chili sauce, ketchup and other food flavoring. Okay. Cumanya carboxylic acid ni tidak terlalu bagus untuk kita punya organ dalaman, terutamanya usus, sebab dia boleh menyebabkan ulcer kalau berlebihan. Okay. So cara kita nak mengingat ni sangat mudah. Okay. Bila kita ingat paint, kita tengok chart, and then kita tengok pewarna, okay, pewarna rambut lah, kita tengok plastik ataupun racun tikus, kita racun serangga, kita boleh imagine bahawa dalam benda-benda tadi tu, okay, dia ada carboxylic acid. Right. And then bila kita minum ataupun kita makan, contohnya kita makan chili sauce, kita makan ketchup, right, semua benda tu pun sebenarnya ada carboxylic acid. Dan juga carboxylic salt, maknanya hasil daripada carboxylic acid tadi tu dia reactkan dengan apa? Dengan base ataupun dengan base lah terutamanya. So dia akan produce carboxylic salt. Okay. Contohnya macam sodium benzoate. So maknanya kita tahulah bahawa benzoate, sodium benzoate, maknanya kita tahu bahawa adanya unsur carboxylic acid dekat situ. Okay. Okay, adanya unsur carboxylic acid dekat situ. Okay. And then satu lagi, contoh methanoic acid, contoh methanoic acid, kegunaan methanoic acid adalah untuk coagulate latex. And then seterusnya, kegunaan carboxylic acid lagi adalah fatty acid. Okay. A long chain of carboxylic acid used to make soap. Okay. Bila sebut pasal long chain tu ada kaitan dengan polimer lah, ada kaitan dengan polimer. Right. So itu saja untuk carboxylic acid.